surah Al-Bayyinah. Tu kan? Kalau dalam Quran muka surat 598 ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة Sadaqallah. Kita sedang membicarakan tajuk tadabbur kita berkaitan dengan akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kepada kita. Pada hari ini pada muka surat 17 ayat 1 hingga 4 surah Al-Bayyinah, salah satu daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa membaca ayat-ayat Allah. Dalam ayat pertama kita tengok firman Allah, lam yakun. Lam yakun maknanya tidak ada, tidak berlaku. Lam yakun. Kalau kan makna telah berlaku, kan telah berlaku. Yakun akan berlaku, lam yakun tak akan berlaku. Gitu. Kun
jadilah. Dia ayat Quran tu dia beza. Kalau kun fayakun, jadilah maka jadilah. Lam yakun tak akan jadi. Gitu. Kalau yakun akan jadi. Kalau kana telah berlaku. Ini Allah guna, tuan-tuan ambil 4 perkara ni. Kalau kita jumpa dalam Quran, kana telah berlaku. Qad kana lakum, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Tu kana. Kalau tak berlaku lagi, tak akan berlaku, lam yakun. Tidak akan berlaku. Kalau akan berlaku, yakun, akan berlaku. Kalau jadilah, kun, jadilah. Itu dia panggil keadaan pada kana, yakun, lam yakun, kun. Di sini lam yakun, tidak akan terjadi. Alladzina kafaru, akan orang-orang ataupun oleh orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini ada 2. Sama ada min ahlil kitab, orang Yahudi, Nasrani, wal musyrikin, ataupun orang Arab musyrikin Mekah. Mungfakin itu ialah dengan makna tinggal agama mereka. Mungfakin ni maknanya berpisah. Hal keadaan mereka berpisah daripada pegangan masing-masing. Kalau musyrikin dengan cara musyrikin dia. Kalau ahli kitab Yahudi dengan cara Yahudi dia. Dia tidak akan berpisah dengan agama masing-masing hatta ta'tiyah, sehinggalah datang kepada mereka al-bayyinah. Bayyinah ni kita terjemah bukti. Apa bukti di sini? Mereka akan tinggal, orang Yahudi akan tinggalkan agama mereka yang salah, orang musyrikin akan tinggal kesyirikan mereka. Bila? Hatta ta'tiyahumul bayyinah, bila datang kepada mereka bukti. Apa itu al-bayyinah? Tafsir kepada al-bayyinah ialah rasulun. Itu jawapan kepada al-bayyinah. Kalau orang tanya mal bayyinah, apa itu bayyinah? Jawab dia rasulun minallah, iaitu seorang rasul daripada Allah. Yang dia maksudkan rasulun minallah di sini ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul ni bila dia datang, akhlak dia, sifat dia ialah yatlu suhufan mutahharah. Yatlu, tala yatlu tilawah. Tala yatlu tilawah. Jadi Allah menggunakan fi'il mudhari' yatlu. Rasul ni kalau dia datang kepada kita, dia tidak akan berpisah dengan Al-Quran. Itu antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia guna yatlu, fi'il mudhari', sentiasa membaca. Suhufan, helaian, sahifah kan. Ni Quran ni satu, tapi berapa helaian? Ada 604 helaian. Kan, ada 604 helaian. Suhufan mutahharah, semua ini perlu kita sentuh dengan keadaan taharah. Sebab dia mutahharah. Mutahharah ni disucikan dan tidak dibenarkan sentuh tanpa Islam ataupun tanpa wuduk. Gitu. Sebab dia kitab taharah, kitab yang bersih, yang suci, yang telah disucikan Allah Subhanahu wa taala. Boleh Maknanya suhufan mutahharah ialah gelaran kepada kitab Al-Quran yang memiliki helaian-helaian yang banyak, iaitu 600, sekarang ini 604 helaian. Fiha, ayat 3, fiha, di dalamnya apa? Di dalam suhuf tu, di antara helaian-helaian kitab yang
maha suci, kitab yang mutahharah itu ada kutubun. Kutubun dengan makna babun, ataupun abwabun qayyimah. Ada bab-bab yang amat bernilai. Kepada siapa? Kepada orang musyrikin, kepada orang Yahudi tadi. Ada nilai kutubun qayyimah. Qayyimah ni makna daripada qama. Qama berdiri. Maknanya dia berdiri teguh dan tegak untuk menceritakan kebenaran yang mengesahkan tentang orang-orang dahulu. Kisah-kisah dahulu. Bani Israel, Fir'aun, tentang umat Nabi Nuh, umat-umat dahulu yang telah ada dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Dia tak boleh nak lari dah. Puak-puak ni tak boleh nak lari, tak boleh nak kata aku tak tahu, tak boleh. Sebab walaupun dia nak lari daripada nilai diri dia sebagai orang yang orang kata benar, mencari seorang rasul yang akan datang, dan mereka tidak akan tinggal agama mereka, agama Yahudi, orang musyrikin, dengan agama syirik dia, kecuali bila rasul datang. Okey tak? Kecuali bila rasul ni datang. Sebab dia tahu dalam Taurat sebut, dalam Injil sebut, dalam kitab-kitab semua sebut tentang rasul ni, tentang rasul ini. Baik. Jadi kutubun qayyimah dalam ayat 3 ni bermaksud isi-isi kitab, bab-bab kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran, iaitu kitab Taurat, disebut dalam tafsir Ibn Katsir disebut Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Di sana ada dalam Quran menceritakan kitab-kitab ini. Mereka tak boleh menafikan bahawa Quran ini tak benar, Nabi ini tak benar. Sebab orang musyrikin, orang-orang ni ahli kitab, dia memang tunggu Rasul, tapi dia tak jangka bahawa Rasul itu datang daripada orang Arab. Dia tak jangka langsung. Dia jangka macam biasalah, datang daripada Bani Israel. Tiba-tiba Rasul ini datang daripada orang yang dia tidak sebulu. Dia merasakan status orang Arab ni rendah. Dia datang sini pun nak sambut Rasul datang ke sini je, bukan dia anggap daripada orang Arab. Tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang daripada Bani Ismail, bukan Bani Israel. Kan? Bani Israel ni daripada Yaqub, Ishak, Ibrahim. Sampai ke Ibrahim juga. Tapi tak mari ikut ni, seperti biasa. Mari ikut Ismail. Yang selepas Ismail tak ada Rasul kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Baik. Ayat 4. Wa ma tafarraqa alladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinah. Dan tidak berpecah belah orang-orang yang didatangkan kitab, Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti nyata. Ayat ni, tafarraqa ni, tadi dia kata lam yakun, ayat 1 kan, lam yakun alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin. Dia tidak akan tinggal, munfakin ni tinggal agama asal. Bila dia akan tinggal agama asal? Setelah datangnya Rasul. Sekarang ni Rasul dah datang. Tak ada masalah lah kalau ikut teori yang ayat 1 tu, tak ada masalah lah. Mereka akan tinggal agama orang Yahudi, tinggal agama Yahudi, orang musyrikin tinggal syirik dia dan kembali ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya tidak seperti mana yang dikatakan di kota. Bila datang Rasul yang membaca ke atas mereka suhufan mutahharah, dan di dalam kitab Al-Quran itu ada kutuban qayyimah,
ada bab-bab menceritakan tentang pribadi mereka sendiri yang pernah dan mereka hafal dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Begitupun mereka tak boleh terima, dan mereka ayat 4 tu dia jawab berpisah, meninggalkan Nabi. Wa ma tafarraqa, tidak berpecah belah. Maknanya orang musyrikin tak terima Nabi. Bila dia tak terima Nabi? Orang Yahudi tak terima Nabi. Bila dia tak terima Nabi? Illa min ba'di ma ja'athum al-bayyinah, setelah datang, selepas apa yang datang kepada mereka al-bayyinah. Bayyinah ni Nabi tu. Makna bila Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, dia kata, kau kan, kau bukan orang Bani Israel. Engkau orang musyrik pula. Engkau orang biasa, bukan orang kenamaan di kalangan ahli Mekah, kan? Bukan orang yang kaya, ada harta, tapi engkau ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Engkau datang, ada bukti. Buktinya Nabi yatlu suhufan, semua ada bukti. Tapi mereka berpisah juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang khusus disebut sini alladzina utul kitab, orang yang ada kitab. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, siapa yang ada kitab? Yahudi Nasrani, ya. Mereka tak boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pada asalnya dia duk tunggu Nabi, kan? Dalam ayat pertama tu dia kata, aku tidak akan tinggal agamaku kecuali datang Nabi. Bila Nabi datang, tinggal juga. Tak terima juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah realiti kita kata yang dihadapi oleh Nabi dalam berdakwah. Walaupun datang dengan bukti-bukti yang cukup, yang sempurna, tidak akan diterima oleh orang-orang yang keras hati, seperti ahli kitab. Dia tak boleh terima kalau hakikat itu tidak, orang kata, berlaku atas nilai pandangan dia. Pandangan orang dia tak boleh terima. Kerana kita kena belajar di sini bahawa kalau benda tu bayyinah, ada bukti, kan, jelas, siapa yang bawa sekalipun kita kena terima. Rasul itu datang daripada mana, utusan datang daripada mana pun kita kena terima. Gitu. Satu, mana dah kita tak boleh ikut perangai ahli kitab yang dia nak yang ni je, walaupun yang ni tak betul, kan? Yang ni betul, dia tak boleh terima. Dia akan tinggal Rasul itu, ahli kitab ini. Sebab itulah dalam kita boleh kait dengan surah Fatihah, tuan-tuan. Surah Fatihah ni ada dua, kan? Last sekali ayat ni kita boleh kait ayat 4 ni. Kita kata ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim siapa? Ahli kitab. Waladdallin siapa? Orang sesat. Orang yang bukan ada kitab tapi dia tak terima Nabi. Seperti orang musyrikin dan orang majusi yang selain daripada yang diberi kitab. Jadi dalam kita nak hidup ni, kita tak boleh ikut pattern orang yang diberi kitab tapi tak ikut kitab. Satu. Dan juga kita tak boleh ikut pattern kehidupan orang yang tidak ada bukti apa-apa, cuma dia ada pandangan sendiri, pun tak boleh ikut. Dua pattern yang menyesatkan kita. Orang yang berilmu tapi dia bawa ke lain, seperti mana Yahudi. Dan orang memang dia bijak tapi dia tidak berpandukan kepada mana-mana sumber. Jadi dua ni disebut dalam Fatihah. Pokok yang samalah berlaku disebut dalam ayat 4 ini, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'dina. Mereka tidak akan tinggal Nabi, orang ahli kitab tidak akan tinggal Nabi kecuali setelah dia tahu Nabi ini bukan daripada
orang yang dia tunggu-tunggu, iaitu daripada Bani Israel. Itulah kan. Jadi tuan-tuan bila baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihi ni fokus orang-orang yang ada ilmu dalam kitab tapi tak ikut ilmu itu. Kita tak boleh ikut. Nah, macam kita katalah, kalau kita nak kata kalau ustaz hadut mengajar depan mana ni, dia ada ilmu banyak tapi dia tak nak ikut ilmu dia. Tak ikut ada. Nah, ataupun satu lagi dia bawa teori, kaji teori karma, teori apa yang tidak ada nilai-nilai bayinah. Jadi waladhdallin, dia sesat. Ni pun kita tak boleh nak ikut. Yang kita kena ikut apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah nikmat ke atas mereka. 4 saja. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Ini hak kita kena ikut. Ghairil maghdubi ni orang ada kitab, waladhdallin ni orang tak ada kitab tapi ada teori. Boleh? Habis situ. Jadi itu akhlak yang kita boleh ambil daripada terteladani. Yang kedua tuan-tuan, yang saya rasa perlu kita teladani, cuba tengok akhlak Rasulullah yang kita boleh ikut dalam ayat 2. Kan? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Okey, ini akhlak yang kita boleh teladani daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Apa contoh teladan yang boleh ambil daripada ayat 2 ni? Iaitu yatlu suhufah, dia sentiasa membaca Quran. Yatlu dia guna fi'il mudhari', present continuous tense. Yatlu, tilawah. Tilawah ni baca. Kalau yatlu dia present tense. Present tense yang berlaku berterusan. Jadi kita kalau nak bernilai, nak ikut sifat Nabi, kita kena tidak boleh tinggal membaca suhufan. Selayah-layah ini. Satu hari baca satu muka bukit, kan? Satu hari 2 ayat okey. Satu ayat jangan tinggal satu hari kecuali kita tilawahkan. Apa makna tilawah? Baca, faham, hayati, amal. Yang kita dah belajar dulu, lama dulu kan. Bila panggil tilawah ni, baca tilawah yang sebenar ialah baca, faham, hayati, amal. Itu dalam TV Hijrah pun sebut itu. Kan? Jadi kalau orang tanya, ustaz ambil hujah kat mana baca, faham, hayati, amal tu? Kita jawab, hujah kita ialah pada surah Furqan ayat 30. Bacalah, ceklah surah Al-Furqan ayat 31. Yang kedua, surah Muhammad ayat 24. Bukti tentang tadabbur. Itu di antara tempat menjadi rujukan kita. Kenapa kita tak boleh baca macam baca biasa saja, tidak faham. Jadi ambil satu hari satu ayat, kita kata untuk tadabbur macam kita buat ni lah. Alhamdulillah. Jadi kita kena baca sentiasa. Dan yang ketiga ialah kitab mutahharah ini, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang tidak mengandungi rekaan ataupun perkara-perkara yang kotor, yang tidak bersih, sebab ia mutahharah, yang telah dikenal pasti kesempurnaan dari sudut luaran dan dalaman. Taharah ni kita bersih hati, ambil wudu, kita kata tak taharah. Taharah ni kita basuh tangan, tapi sebenarnya bukan basuh tangan. Basuh tangan, kenapa tak basuh tempat kotor lain? Kan? Sebenarnya basuh tangan simbolik kepada basuh hati, kan? Jadi taharah ini selain daripada bersih luar, dia terbersih juga di dalam. Begitu juga Al-Quran, selain daripada kita baca dalam keadaan tenang, dia bersih pandangan mata kita dan dia bersih juga hati kita dengan membaca Al-Quran. Tuan-tuan dirahmati Allah, sekadar itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita
sambung besok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, muka surat 18. Ada apa-apa soalan? Jadi kita setiap ayat yang kita baca, kita kena kait dengan tajuk kita, sebab kita nak fokus akhlak terpuji Rasulullah dan bagaimana kita nak ambil teladan. Dah, kita fokus dia punya point di situ. Apa pun ayat yang kita kumpul di sini, dia kena kait. Hari ini kita dah nampak apa yang kita boleh amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa, tadi tak doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma ruzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit di kalangan kami, keluarga kami dan juga kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu dan hikmah dan masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkanlah dari sisi Engkau rahmat, serta Engkau jadikanlah dalam seluruh urusan kami jalan petunjuk-Mu yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi.